Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat kembali ke sekolah pada tahun 2021 dalam rumah baru. Saya harapkan para pelajar sihat walafiat dan terus bersemangat untuk belajar walaupun secara atas talian. Saya, Puan Masah Siza, masih lagi menjadi guru sejarah anda. Pada semua para pelajar saya, ramai yang dah mengenali saya kerana sebelum ni tahun 2020 saya juga mengajar anda sejarah. So pada tahun ini juga kita sama-sama lagi bersama untuk menguasai sejarah. Okey. Pada hari ini saya ingin memperkenalkan dan memberitahu secara keseluruhannya apa topik yang kita perlu pelajari untuk tahun ini, iaitu tahun 5. Untuk pengetahuan para pelajar, pada tahun ini kita menggunakan buku sejarah yang baru. Okey, buku teks yang baru, sangat cantik, warna kuning. Okey, pada tahun ini sebanyak 12 unit yang kita perlu pelajari dan 192 muka surat. Untuk pengetahuan para pelajar, selama pembelajaran di atas talian ini, saya akan menggunakan buku teks digital dan saya juga akan menggunakan pelbagai aplikasi untuk kita sama-sama menguasai sejarah. So, kita akan sama-sama bekerjasama dan jangan susah hati, saya akan membantu sedaya upaya supaya pembelajaran tetap diteruskan. Okey. Untuk pengetahuan para pelajar, seperti biasa, buku yang digunakan, kita guna buku teks, buku nota sejarah yang panjang tu, dalam buku nota tu kita buat buku nota dan juga latihan, dan juga kita juga menggunakan buku kerja. Tapi atas talian ini selalunya saya akan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti sebelum ini, Quizizz, Google Form, Padlet, Word, Wall, okay? Dan saya juga mungkin akan buat video, PowerPoint, okay, untuk membekalkan para pelajar pembelajaran supaya memudahkan para pelajar. Okay. Dan untuk para pelajar juga, saya akan juga membuat ulang kaji untuk topik sebelum ini. Okey. Sebarang pertanyaan boleh PM personal saya. Okey, ini adalah gambaran keseluruhan KSSR sejarah tahun 5. Okey, untuk pengetahuan para pelajar, sebabkan ini adalah tahun 5 ya, tahun 4, awak dah habis belajar dan ini adalah tahun 5. Okey, dalam tahun 5 ini juga kita ada satu tema, iaitu tema kedaulatan negara. Okey, dalam tema ini, ini tema dia, kedaulatan negara. Dalam tema ini terdapat 4 tajuk, okey, iaitu tajuk yang pertama kita akan mempelajari tentang warisan negara kita. Okey, negara kita mempunyai banyak warisan yang perlu dibanggakan. Antara warisan tersebut termasuklah perkara yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, seperti institusi raja. So kita akan belajar tentang institusi raja di Malaysia. Kita juga akan belajar tentang agama Islam dan bahasa Melayu. Okay, warisan ini kita pelajari supaya menjadi teras yang mendasari asas pembinaan negara Malaysia pada masa ini. Sebab itulah kita kena belajar warisan negara kita. Seterusnya kita akan mempelajari juga tajuk seterusnya tentang perjuangan kemerdekaan. Okey, perjuangan kemerdekaan ini akan membincangkan tentang perjuangan dan pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu dalam usaha menentang penjajahan dan campur tangan kuasa asing di negara kita. Dalam topik ini juga kita akan mempelajari tentang sejarah kemerdekaan 1957. Perjuangan kemerdekaan negara merupakan sebagai motivasi dan inspirasi
untuk kita menghargai jasa tokoh negara serta dapat memupuk semangat cinta akan negara dan semangat kewarganegaraan yang kental dalam kalangan murid pada peringkat sekolah. Seterusnya, kita akan mempelajari juga tajuk yang di-Pertuan Agong. Okey, dalam tajuk ini menerangkan tentang cara pelantikan yang di-Pertuan Agong. Kita akan mengetahui cara pelantikan yang di-Pertuan Agong, alat kebesaran yang di-Pertuan Agong yang digunakan, dan juga bidang kuasa raja berperlembagaan. Tujuan mempelajari tajuk ini adalah untuk menghargai institusi raja sebagai payung kepada rakyat dan negara. Selain itu, untuk membangkitkan semangat patriotik dan cinta akan negara. Akhir sekali, kita akan masuk tajuk identiti negara kita. Dalam topik ini, kita akan mempelajari tentang identiti kenegaraan seperti jata negara. Jata negara ini adalah lambang negara. Kita juga akan mempelajari tentang bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, bahasa kebangsaan dan juga bunga kebangsaan. Pengetahuan dan penghayatan terhadap identiti negara ini dapat membentuk jati diri serta rasa bangga dan cinta akan negara. So, ini adalah secara keseluruhan topik yang kita akan kaji, yang kita akan belajar pada tahun 5 ini. Okey, seterusnya pada hari ini saya akan membincangkan sedikit tentang topik atau unit 1 institusi raja payung negara. Okey. Untuk topik ini kita akan mengetahui tentang apa itu maksud raja atau sultan dan juga kita juga akan mengetahui maksud kerajaan. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, ini adalah isi kandungan topik ini atau bab ini. Okey. Bab institusi raja payung negara. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang raja berdaulat tonggak kerajaan. Kita juga akan mempelajari tentang raja ditaati dan dihormati mengikut perlembagaan undang-undang dan juga dalam hukum negara. Kita juga akan mempelajari tentang daulat tuanku dan juga perubahan pada institusi raja. Dan akhir sekali, institusi raja di dunia. Ini adalah untuk unit 1. Isikan dengan. Okey, ini adalah objektif pembelajaran hari ini, iaitu apa yang saya nak pada akhir sesi pembelajaran atas talian ini, para pelajar dapat menyatakan pengertian raja dan kerajaan. Sekurang-kurangnya, para pelajar dapat tahu apa maksud raja dan kerajaan. Untuk pengetahuan para pelajar, raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sebuah kerajaan yang berdaulat. Apa maksud kerajaan yang berdaulat adalah kerajaan yang telah diakui sahnya oleh negara-negara lain. Kenapa dikatakan diakui kesahihannya atau sahnya kerajaan tu? Sebab adanya ketua negara. Okey, kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Untuk pengetahuan para pelajar juga, institusi raja yang kita nak mempelajari pada bab ini juga sebenarnya telah lahir atau diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal lagi. Pada kerajaan Melayu awal, kedudukan raja ini terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Apa maksud hierarki yang teratas ini adalah di mana dalam struktur masyarakat sosial, raja merupakan golongan pemerintah. So, kedudukan dia yang paling atas yang menjadi ketua dalam negara tersebut. Untuk pengetahuan para pelajar, raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Sebab itu kita nampak di Malaysia ada beberapa negeri yang mempunyai raja. Untuk pengetahuan para pelajar juga,
semasa pengaruh Hindu-Buddha, panggilan raja ini digunakan merujuk kepada ketua negara adalah kerana raja ini dianggap sebagai wakil Tuhan. Tapi apabila pengaruh Islam telah datang, perkataan raja ini diubah mengikut Islam, iaitu kita panggil sultan. Okay? Untuk pengetahuan para pelajar, ya, raja atau sultan berperanan sebagai ketua negeri. Okey, ketua negeri bagi memastikan keamanan dan keharmonian dalam negeri sentiasa terjamin. Sebab apa? Raja atau sultan ini merupakan ketua negeri. Sebab itulah dia perlu memastikan negerinya perlu aman dan damai. Di tanah Melayu atau Malaysia, terdapat 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja. Sekejap lagi kita akan tengok, ya, negeri-negeri tersebut yang mengamalkan institusi raja dan juga gelaran yang digunakan. Okey, untuk topik raja berdaulat tunggak kerajaan ini, kita akan menekankan atau kita akan mempelajari tentang sultan atau raja merupakan pemerintah yang tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Yang kedua, terletak pada hierarki teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu. Maksudnya daripada masa dahulu lagi dah. Raja ini raja ini kita ambil ataupun kita adaptasi raja ini daripada zaman pemerintahan yang terdahulu. Yang ketiga, raja merupakan ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Raja berdaulat tunggak kerajaan juga, ini saya dah terangkan tadi, bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Institusi yang bertanggungjawab mengubah dan melaksanakan dasar sebuah negara. Okey, raja ini juga merupakan institusi yang bertanggungjawab mengubah. Apa maksud mengubah? Mengubah dan melaksanakan dasar sebuah negara. Kalau kita nak buat dasar sebuah negara, kita mesti meminta keizinan daripada raja. And then seterusnya, raja juga berperanan sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat. Sebab raja ini perlu memastikan negeri dia aman dan damai. Okey, payung negeri itu. Untuk pengetahuan para pelajar, Pulau Pinang, Melaka, Sarawak dan Sabah tidak mempunyai institusi raja. Oleh itu, Yang di-Pertuan Negeri dilantik sebagai ketua negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Manakala wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, wilayah Persekutuan Labuan tidak mempunyai raja, tetapi diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja atau sultan, Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negeri dia. Okay, di Negeri Sembilan, rajanya digelar sebagai Yang di-Pertuan Besar. Manakala di Perlis, gelaran raja dikekalkan untuk pemerintahnya. Dekat sini adalah gelaran-gelaran. Kita akan nampak, ya, di Kedah guna gelaran sultan, Kelantan pun sultan, Selangor. Kecuali Perlis, kita guna gelaran raja, dan juga di Negeri Sembilan kita guna gelaran Yang di-Pertuan Besar negeri. Okey, ini merupakan latihan, ya, yang saya nak para pelajar buat. Latihan ini boleh dibuat dalam buku nota. Okey, para pelajar boleh menggunakan buku nota sejarah pada tahun 4. Okey. So, nyatakan negeri yang mengamalkan institusi raja. Saya nak sekurang-kurangnya senaraikan 5 negeri yang mengamalkan institusi raja. Saya dah terangkan mana negeri-negeri yang mengamalkan institusi raja pada slide yang sebelum ini. Okey. Tamat dah topik kita untuk raja berdaulat tonggak kerajaan. Alhamdulillah. Ada kata-kata, ya, yang saya nak para pelajar amati, iaitu kegagalan yang utama ialah gagal untuk mengambil tindakan yang pertama. Maksudnya, orang kita untuk mengelakkan kegagalan dalam hidup kita, kita kena berani mengambil tindakan yang pertama. Tindakan apa? Kita perlu mengubah dari segi attitude kita, sikap kita untuk lebih positif.
Okey, saya akan sambung kelas pada kelas berikutnya.